Okey. Okay, kita sambung yang semalam mana? Oh, belum. Sekejap sikit. Ya, betul. Sekejap Okey, kita sambung yang semalam. Okey tak? Boleh buat? Tak buat? Tak boleh buat ke kau tak buat? Alah, tak nampak dah. Kenapa tak terang Cuba tutup lampu. Ngek. Tak boleh ke? Dekat saya terang ke? Sekejap Kau berikan lah. Ini dia nak dia sekarang dia ke belakang. Apa? Apa yang sedap? Okey, korang tengok soalan semalam. Okey, soalan semalam dekat muka surat 162. 162. Jadi, dia memang agak mencabar sikit. Sekejap Alamak. Saya semalam buat pun agak panjang lah nak dapat jawapan tu. Sekejap, saya try guna yang satu lagi ni. Sama juga. Okey, tak apalah. Korang tengok korang punya buku. Okey, yang kat rumah tengok buku. Lepas tu yang kat sini, tengok buku awak. Untuk soalan ni. Okey, kalau awak tengok dekat situ dia kata rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, ABC. Garis AP, okey, ini A pergi ke P. AP ni dia kata apa? Dia adalah jarak terpendek. Iaitu kalau jarak terpendek sifat dia apa? Garis tu. Perpendicular, serenjang. Okey. Kemudian dia kata dari A ke BC. Kemudian dia kata M ialah titik tengah. Ni M awak. M titik tengah bermakna dari B pergi ke M sama dengan M pergi ke C. Sebab dia kata dia titik tengah. Dia boleh besar sebenarnya. Juga tak nampak. Kamera Okey. Soalan kata tunjukkan bahawa BP tolak PC. BP tolak inilah dia. Dia Okey, dia kata BP tolak dengan PC sama dengan 2MP. Jadi awak tengok dia nak kita tunjukkan BP tolak PC sama dengan 2MP. Okey, sama dengan 2MP. Jadi apa yang perlu kamu buat dekat situ adalah kita gunakan segitiga BP. So saya ambil BP saya tolak dengan MP. Okey? Kalau BP, ini B, ini P.
tolak dengan MP. Kita dapat BM kan? Betul? So BM tu sama juga dengan MC. Sebab M adalah titik tengah. Okey. Sekarang soalan nak kita tunjukkan bahawa BP tolak PC. So saya akan buat lagi BP tolak MP sama dengan MC. MC tu adalah MP tambah PC. MP tambah PC. Okey? Jadi soalan nak kita tunjukkan bahawa BP tolak PC sama dengan, ini negatif kan? So bawa ke sana, jadi maka MP tambah MP dapatlah 2 MP. Okey. Cikgu. Ha? Cikgu. Okey, boleh? Apa? Okey, ini semalam kita dah bincang. Yang kita Cikgu. sangkut semalam B. Soalan B dia kata seterusnya jika MP sama dengan 1. Okay, MP sama dengan 1. Okay, saya terangkan gambar ni. Sini 30 Okay, 30 darjah. Jadi dia kata seterusnya jika MP sama dengan 1 unit dan sudut MAP. MAP adalah 30 darjah. Dia suruh kita kira BC pergi ke A. Iaitu sudut dekat bawah ni. BCA, sudut BCA sama juga dengan sudut PCA. BCA, kalau awak tengok BCA tu. BCA kat sini. Ni BCA kat situ. Jadi kalau saya sebut dari P pun, PCA, dia masih tempat yang sama. Nanti saya takut bila saya guna huruf lain, awak jadi bingung. Okey. Yang kat rumah okey? Cikgu Yang kat rumah tak nampak. okey tak? Okey. Tak nampak cikgu. Mana yang kat rumah? Gelap. Tak okey. Cikgu. Saya bersuara. Cikgu. Ya. Oh, dia keluar kat sana? Okey tak? Tak okey. Sebenarnya saya tak tahu pun. Saya kata keluar kat sana. Okey. So kita tengok. Okey ke tak okey, Pak Ais? Pak Ais? No. Cikgu. No? No. Okey, yang mana no? Ni. Kamera cikgu tak ada. Aku nyampah betul lah Pak Ais ni cakap. Gelap. Cikgu. Dekat mana? Yes, kamera gelap. Okey lah, saya ulang balik Saya ulang balik. Okey, tengok balik. Tapi sebenarnya kalau soalan macam ni, kalau kamu tak boleh tunjukkan, tinggal je. Okey, tengok balik. Dia nak kita tunjukkan bahawa BP tolak PC sama dengan 2MP. Okey, di mana segitiga ni, ini awak punya M. M adalah awak punya titik tengah. Okey. Jadi, BP tolak PC sama dengan 2MP. Itu yang dia nak kita tunjukkan. Jadi, saya akan buat di sini BP. Okey. BP tolak dengan PC sama dengan 2MP, ini yang diberi. So, saya buat BP tolak MP. Ini dia. Ni awak tengok BP tolak MP tu maksudnya yang ini. Okey. BP ni panjang ni. Bila saya tolakkan MP yang sini, maka dia adalah dapat BM. BM ni sama juga panjang MC sebab M adalah titik tengah. Jadi saya akan kata BP tolak MP sama dengan MC. Okey. Saya nak keluarkan MP ni supaya ada 2 MP. Sekarang saya nampak dah ada 1 MP kat sini. Jadi saya buat BP tolak MP sama dengan MC. MC tu apa? MC adalah MP tambah PC.
Okey Faiz. Hilang. So BP kalau awak tengok dia kata tolak PC, jadi PC ni saya bawa ke kiri. Jadi dia tolak PC. Sama dengan MP, ini saya bawa ke kanan tambah MP. Jadi saya dapatlah BM tolak PC sama dengan 2MP. Maka dapatlah kita tunjukkan apa yang soalan minta. Okey? Boleh? Okey. Sekarang kita nak jawab soalan yang B tu. Yang mencabar yang B tu. Dia kata jika MP sama dengan 1 unit dan sudut MAP 30 darjah. Dia nak kita hitungkan sudut BCA. Jadi dekat sini kita akan gunakan statement yang diberi. Okey, statement yang diberi tadi ialah BP tolak dengan PC sama dengan 2MP. Dan kita dah tahu dah MP tu dia kata nilainya 1. Okey? Jadi bermaksud kita akan dapat di sini BP sama dengan 2MP. MP dia dah bagi tahu dia adalah 1. Ni. MP 1. Jadi dekat sini 1 tambah PC. Jadi BP sama dengan 2 tambah PC. Okey? So ini antara maklumat yang kamu boleh keluarkan dulu daripada statement yang pertama. Okey. You tengok sekarang saya lukiskan segitiga ni. Segitiga ni. Okey. Ini dia kata titik tengah. M titik tengah. Okey, sebab saya punya skrin ni dia licin. Jadi dia jadi menggigil. Lepas tu ini perpendicular. Okey, dia tapi tak nampak perpendicular kan? Okey, sekejap saya padam. Nanti confuse gambar ni. Okey. Ni 90 darjah. Ini awak punya M. Ini awak punya B. Okey, ini awak punya P. Ini awak punya C. Ini awak punya A. Okey. Di sini adalah 30 darjah. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini. MP1. MP1. Jadi sebenarnya kita boleh cari panjang AP dan AM. Iaitu sebab itu 90 darjah saya keluarkan segitiga ni. Ini A, ini P, ini M. Ini 30 darjah, sini 1. Jadi kita guna tangent, toa. Opposite over adjacent. So, tangent 30 sama dengan 1 per AP. Okay? Tangent 30, tangent is toa, opposite over adjacent. So, you dapat berapa? Tekan kalkulator. Jadi AP ialah 1 per tangent 30. Dapat nombor perpuluhan apa kan? Okey. Jadi nombor tu tadi. Sekarang saya nak cari AM. Saya nak cari AM. AM adalah cert AP. AP jawapan yang awak dapat tadi. Kuasakan 2. AP yang awak dapat tadi, kuasakan 2 tambah dengan 1. 1 kuasa 2, 1 kan? Then cert answer. Berapa dapat? 2. Di sini adalah 2. Jadi sebenarnya nombor perpuluhan yang awak dapat tadi di sini adalah cert 3. Faham? Tadi kotak perpuluhan kan? Jadi perpuluhan tu bila kita kuasakan 2, kita boleh cari hypotenuse. Hypotenuse kita 2. Jadi menggunakan Pythagoras theorem, 2, 1, kalau hypotenuse 2 dan opposite dia 1, bermakna adjacent dia adalah cert 3. Okey, kita dah keluarkan nilai di situ. Okey, sekarang awak tengok seterusnya saya akan dapat semua dah settle. Okey, saya nak cari yang ini tau. Saya nak yang ini. Tadi saya dah kata soalan nak BCA. BCA, kalau saya cari PCA juga tempat yang sama. Okey?
So sekarang saya mencari tangent PCA. Dia sebenarnya sama dengan BCA sebab sudut di sini. Okay. Jadi tangent PCA, tangent istiwa. Opposite over adjacent, iaitu tangent kita, opposite kita adalah set 3 di sini. Set 3 per dengan PC. Set 3 sama dengan, set 3 per dengan PC. Jadi awak tengok dekat sini, PC akan sama dengan set 3 per tangent PCA. Dia panjang lah cara dia ni. Saya buat semalam tu panjang. Allah Akbar. Korang saya tak Faiz, saya tak share screen Tak, Yes. nampak. Aku sepak juga, korang tak cakap Dah cakap cikgu. Ya, dah cakap. Cikgu. Penat aku bercakap lagi tadi, diorang padalah nak in-call. Yes. Asyik nak call. Boleh Faiz? Yes. Kau tengok apa Faiz? Tengok skrin gelap. Dah nampak tak? Nampak. Nampak. Baru nampak. Yes. La ilaha illallah. Sabar je. Okey. Jadi panjang lebar dah saya tunjuk tadi. Tak apa, nanti awak tengok lah kat record tu. Okey, sekarang kita dah dapat PC adalah set 3 per tangent PCA atau ACP. Okey. Okay, kita biarkan situ, kita cari pula benda yang lain. Saya malam tadi buat pun sebab saya tak nak tengok jawapan. Jawapan ada tapi tak naklah tengok jawapan tu. Okey, sekarang saya menggunakan segitiga BPA. Tengok, segitiga BPA. BPA. Okey, di mana BPA sudut ni. Yang besar ni. Okey. Jadi yang kita tahu, kita ada BM dengan MP, itu adalah awak punya BP. Okey. Jadi apakah awak punya BP? BP awak adalah dekat atas ni statementnya. BP adalah 2 tambah BC. Maka BP saya di sini adalah 2 tambah PC. 2 tambah PC. PC saya set 3 per tangent PCA. Okey. Sampai sini, okey, dah dapat yang ini, kita teruskan, kita akan tengok. Okey, dia nak saya gunakan tangent. Saya akan gunakan di sini adalah saya mencari tangent ABP ataupun PBA, samalah. ABP, saya ambil yang atas. Sebab saya nak bawah. Jadi saya boleh gunakan nanti 180 tolak atas dengan 90, you dapat dekat sini. Okey, tangent ABP. ABP, tangent istiwa, opposite over adjacent, iaitu AP bahagi dengan BA. Betul tak? Betul? Segitiga yang kecil ni. Yang dekat, sebab dia A, B, P. A, B, P. Jadi toa opposite over adjacent, opposite dia AP. Adjacent dia BP. Apalah BA. BP. Okey, jadi kat sini apa dia tangent ABP? Tangent ABP adalah 90 darjah saya tolak dengan BCA. Okey?
90 darjah tolak BCA. BCA ataupun PCA tempat yang sama lah. Jadi dekat sini dia adalah, okay, you tengok dekat situ saya gunakan tangent istiwa set 3. Tangent set 3 opposite iaitu set 3 bahagi dengan BP. BP adalah 2 tambah PC. Panjang kau. Okey, tengok je lah dulu, nanti awak salin je. Okey, cuma lain sikit lah saya rasa daripada yang solution dekat buku tu. Okey, jadi dekat sini saya dapat tangent awak punya dekat ABP akan sama dengan ABP adalah AC, ABP ataupun ABC. ABC lah saya ambil AC. ABC adalah AC bahagi dengan AB. Manakala, sebab dia melibatkan persamaan serentak ni, tangent BCA iaitu yang bawah, opposite iaitu dia adalah AB bahagi dengan AC. Sekarang kita nak yang ini. Kita nak tangent BCA. Jadi, tangent BCA yang kita cari ke atas tadi, yang ini tahu, ABP ni sama dengan ABC. Jadi, saya nak BCA. Maka, tangent BCA, AB per AC. Yang ini AC per AB. Jadi, dia terbalik. Jadi, tangent BCA adalah 1 per tangent ABC. Maksudnya statement ini dengan ini. Saya nak yang ini. Awak yang dah cari tadi ABP ataupun ABC benda yang sama. Jadi saya nak BCA. Ini kan terbalik, AC per AB, AB per AC. Bermakna tangent BCA adalah 1 per tangent ABC. Okay, lepas tu sekarang kita teruskan apa yang kita dapat. Tangent BCA atau ACB sama juga, sama dengan, okay, you tengok 1 per tangent ABC. BCA, apa dia BCA kita? Tadi kita dah dapat. Okay, BCA ni BCA ABC sama je. So you akan gunakan di sini set 3 bahagi 2 tambah PC. Set 3 ni awak punya PC ni kan, panjang PC. Set 3 bahagi dengan 2 tambah PC. Mana tadi? Bukan. Mana dia? Tak ada buat lagi ni. Set 3 per 2 tambah PC. Okay. Jadi dekat sini ini adalah 1 per tangent ABC. Jadi tangent ABC sama dengan 2 tambah PC bahagi set 3. Okey. Jadi awak tengok 2 tambah PC. Apakah PC? PC kita dah cari kat sini tadi. PC adalah set 3 bahagi tangent PCA bahagi set 3. Ini awak punya tangent ABC. Okey. Jadi ABC dengan awak punya PCA. Yang ini PCA kan? So you selesaikan. Ni biarkan dulu tangent ABC sama dengan ni, samakan bawah, you akan dapat 2 tangent PCA tambah set 3 bahagi tangent PCA. Set 3 ni bawa sini, kat sini jadi set 3. Okey? ABC. Saya guna ABC, ACB Saya terbaliklah ni. Tangent BCA. Lah ni BCA, kenapa sini ABC? Kat sini BCA, sini saya buat ABC pula.
Tangent BCA. Sebab saya tukar huruf. Saya buat semalam ACB. ACB BCA sama je lah. Tangent. Ni saya silap. Okey, sekejap ya. ACB BCA sama. Ini tangent 1 per Allah Akbar. Ini C BCA ABC. Sekejap ya. ABC saya guna B dengan A. B ABC BCA betul. Sekejap ya. Tangent BCA sama dengan 1 per tangent terbalik. Sorry. Statement ni sebalik. Saya nak ambil yang ini. So saya akan ambil 1 per ini BCA ACB. Jadi awak akan ambil tangent ABC sama dengan 1 per tangent BCA. Alamak, macam mana? Sekejap salah huruf. Tak sempat nak bincang yang lain. Panjang ni semalam saya buat pun panjang lama juga. Korang tengok tak? Tengok je ya. Okey, tengok je lepas tu tinggalkan. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok saya check balik saya punya ni tangent ABC BCA 1 per tangent BCA. So tangent ABC adalah sek 3 per 2 tambah APC sama dengan 1 per tangent BCA. Jadi tangent BCA sama dengan 2 tambah PC per sek 3. Okey. Jadi tangent BCA sama dengan 2 tambah PC. PC tadi kita dah cari ni yang saya bulatkan ni. PC kamu adalah sek 3 per tangent PCA. Okey, lepas tu you akan dapat tangent BCA sama dengan 2. Ni tertinggal ni. Ini PC, dia bawah ni ada sek 3. Okey, jadi sek 3 ni saya bawa sana, so dia darab jadi sini. So ini samakan bawah 2 tangent PCA tambah sek 3 bahagi tangent PCA. Okey. PCA. Jadi kalau awak tengok dekat gambar, PCA dengan BCA sebenarnya benda yang sama. Kan? Jadi saya gunakan huruf yang sama, sek 3 tangent soalan nak BCA. Okey, saya kekalkan BCA. Sebab soalan nak BCA. So ini BCA sama dengan 2 tangent BCA tambah dengan sek 3. Ini saya bawa ke sana bermakna dia jadi tangent kuasa 2. PCA dengan BCA benda yang sama. Jadi you dapat sek 3 tangent kuasa 2 BCA tolak 2 tangent BCA tolak sek 3 sama dengan 0. Tekan kalkulator EQN. Tekan kalkulator EQN. A-nya sek 3, B-nya negatif 2, C-nya negatif sek 3. Berapa awak dapat? So, you dapat tangent BCA sama dengan berapa? Berapa? 1.7321 dan satu lagi? Negatif 0.5774. Tekan kalkulator, shift tangent 1.7321. So, BCA awak dapat. Dan awak tengok segitiga ini berada di kuadran pertama. Dia acute angle. So, you akan ambil jawapan yang less than 90 degree sahaja. Berapa?
60 darjah. Dan satu lagi ni dia negatif. Bila dia negatif bermakna dia berada di kuadran kedua dan keempat. Bermakna yang ini kita tak ambil sebagai jawapan sebab dia memberi jawapan pada tangent negatif. So dapatlah jawapannya tangent 60. Memang panjang. Saya tak tahu lah awak nak salin ni. Sebabnya dia dari sini tadi ni. Awak salin mana awak nak salin? Awak salin yang tu. Mana nak salin? Dah lah blur gitu. Yang kat rumah okey tak ni? Nampak tak? Nampak. Nampak. Tak lah. Kena beli baru. Okey? Dan awak ataupun nanti ni saya punya jalan kerja ni nanti awak boleh ambil lah kalau tak boleh putus stick ke. Panjang ni. Ni saya buat ni panjang ni. Okey? Boleh? Nanti boleh tengok balik saya record ni. Sekarang kita teruskan pada soalan yang saya bagi latihan semalam iaitu soalan-soalan nombor genap. Okey, soalan-soalan nombor genap. Dan awak boleh tengok lepas saya dah terang barulah awak boleh tengok jalan kerja belakang tu kalau awak nak tengok kan okey, kita tengok soalan nombor genap. Semalam saya bagi soalan nombor genap. Soalan nombor 2, selesaikan persamaan okey 3 cos kuasa 2y sama dengan 7 sin y tambah 5. So semalam saya dah pesan dah. Saya kata setiap kali kita nak selesaikan, kita cuba bentukkan dia kepada persamaan kuadratik. Bermakna kita mencari unknown yang sama. Okey. So dekat sini kita ada cos kuasa 2, kita ada sin. Kita dah belajar identity. Jadi kita nak ubah yang mana kat sini? Pandai. So cos kuasa 2 yang kita akan ubah. Okey. Jadi cos kuasa 2 kita ubah, maka dia jadi apa? Okey. Kita tengok siapa nak tunjuk jawapan, siapa nak tunjuk kat sini. Siapa? Mari sini. Siapa nama? Apa Danish Haikal. Danish ya? Danish, Usairi, Azwar. Siapa? Ni Azwar. Aku tunggu bang. Afiq. Siapa bang? Adam. Okey. Ya Allah, saya memang susah jangan kecil hati lah. Tapi aku tak kisah apa kalau nak kecil hati pun. Susah nak ingat nama orang. Okey bang, tuliskan bang. Okey, kita tengok kawan buat. Tak apa, letak je tangan tak apa, dia boleh. Lepas ni saya nak yang kat rumah share jawapan. Baik. Wafi. Siapa lagi kat rumah? Gerida. Saya nampak Gerida ada tadi. Merah sini. Tak pernah kita ada. Lepas tengok movie, terang. Sehari ni sepatutnya berapa orang? 2, 4, 6, 8, 10 sepatutnya 12.
Uh, ah, negative. Kan dia sebab licin kan? Oh. Saya cari yang dia punya protector screen yang macam kertas tu tapi tak ada. Dia ada satu yang kertas, dia yang tulis plastik. So inilah bentuk kertas satu, di mana kertas satu dia kalau dulu satu soalan ni je. Sekarang mungkin dia akan tambahlah sikit lagi. Mungkin jadi 2 soalan, ada pecahan 1 dan 2. Okey, yang kat rumah semua okey? Dapat? Boleh? Yang kat sini pun okey kan? Okey. Ya? Okey. Seterusnya kita tengok, ada soalan tak? Khairida? Tak ada. Tak ada. Faiz? Apa lagi ada dalam ni? Tapi tak boleh ya. Okey, soalan nombor 4. Siapa nak buat? Kat rumah boleh share. Wafi. Soalan nombor 4. Hai. Siapa ada ni? Telegram ke cikgu? Faiz, Fahana, Khairida, Amir, Nak Wafi. buat macam mana? Wafi, boleh share? Yes. Kejap. Nak tangkap gambar. Wafi boleh share jawapan tak? Boleh. Wafi boleh share jawapan tak? Boleh. Cepat kau ni present. Aku tu stop jap. Serius lah present. Okey, kita bagi dia present. Okey, cepat Wafi. Jap. Alamak. Ya. Cepat dah. Sekejap. Nak present macam mana? Share screen. Present share screen ke? Share screen. Share screen lah. Sabarlah nak send. Nak send kat mana? Send dekat tadi. Kejap. Okey, lepas ni nombor 4, nombor 2, 4, nombor 6. Lepas ni Khairida. Hilang. Ada. Fahana ada. Copet loh. Okey. Bentar. Khairida ready depan ni awak. Okey, cikgu. Okey. Budak ni. Wafi? Sekejap. Okey. 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 Okey, dia Ada tu. Saya pinkan sini . Alright. Ni soalan nombor 4. Dia kata sin 2 theta tambah cos theta sama dengan kosong. Lepas tu dia bagi bulat tu dari kosong hingga 360. Apa yang nak kena buat mula-mula tukar sin 2 theta tu jadi 2 sin theta cos theta. Ikut formula. Lepas tu tambah cos theta. Lepas tu kita Okey, teruskan. lepas tu kita faktorkan dia.
cos theta letak luar. Dalam dia sin 2 theta tambah 1 sama dengan kosong. Lepas tu dah dapat cos theta sama dengan kosong tu, buat shift cos kosong. Dapatlah theta dia 90. Lepas tu untuk cos kita ambil sektor pertama dengan sektor keempat. So dapatlah sektor pertama 90, sektor keempat 360 tolak 90 dapat 270. Untuk yang sin pula kita buat shift sin 1/2 dapatlah 30 darjah. Untuk negatif sin kita ambil sektor 3 dengan sektor 4. Lepas tu dapatlah jawapan dia 210 dengan 330. Okey. Jadi dekat sini apa yang saya nak memberi penekanan pada kamu bahawa bila tekan kalkulator jangan tekan negatif. Okey, sebab kita nak tahu kita punya reference angles, tak payah tekan negatif. Negatif cuma kita tahu, oh dia negatif, kita dah tahu dia berada di kuadran yang mana. Faham? Okey, good. Thank you. Okey, next soalan yang ke-6. Ready dah? Boleh? Kejap cikgu. Boleh kejap. Okey, nombor 6. Dahlia tak ada. Dahlia group apa? Okey, Karida? Sekejap cikgu, dia kata saya tolong presentkan. Apa dia? Ya. Dia kata saya tolong presentkan. Okey, kau tolong present, okey? Oh, saya ambil off juga. Okey. Okay, untuk soalan 6 ni, dia punya persamaan dia 2 tangent alpha sama dengan 5 tolak 2 kotangen A. So dia dah bagi dia punya sudut dia antara 0 darjah sampai 180 darjah. So kita kena selesaikan persamaan dia dulu. Untuk selesaikan persamaan dia dulu, kita kena hilangkan pecahan. So saya darabkan dengan tangent alpha untuk hilangkan pecahan yang dekat 2 per tangent A. A tangent alpha. So bila dah hilangkan dia punya dia punya tangent alpha tu, kita dapatlah persamaan 2 tangent kuasa 2 alpha sama dengan 5 tangent alpha tolak 2. So kita kena susun balik supaya bentuk persamaan kuadratik. Bila dah bentuk persamaan kuadratik tu, tekanlah kalkulator, dapatlah jawapan tangent alpha sama dengan 2. Lepas tu tangent alpha pun sama dengan 1/2. Wafi gambar next. Okay, lepas tu bila dah dapat tu, kita carilah tangent, kan kalau tangent positif dekat kuadran pertama dan kuadran ketiga. So sekejap. Soalan bagi limit. So dia punya sudut dia dapatlah 63.43 darjah dengan 26.57 darjah. Kita tak ambil yang 243.43 dengan 206.57 tu sebab dia dah bagi tahu sudut tu antara 0 sampai 180 darjah je. Ya. Okey, saya sambung. Okey, jadi bagus kat sini. Sebab awak nampak tak kenapa dia potong ni? Sebab soalan dah bagi dah. Limit nak sampai 180 sahaja. Jadi walaupun jawapan kita berada di first and third quadrant, sebab dia nak 180, maka kita hanya mengambil jawapan di kuadran yang pertama sahaja. Okay, good. Okay, sekarang soalan nombor 8, turn orang yang dekat sini. Okay, terima kasih. Okay, nombor 8, siapa nak cuba?
Ira? Dah? Tak dapat? Okay, siapa dapat nombor 8? Siapa dapat? Afiq dapat? Afiq? Okey, Afiq akan buat soalan nombor 8. Okey. Selamat main. Mana? Cantik. Afiq akan buat soalan nombor 8 dan kalau awak tengok dekat latihan pengukuhan ni, kertas 2 tu dia banyak pada soalan yang pembuktian dan sketch graph dengan cara padam, number solution. Macam nak padam. Ni. Kan? Boleh pakai. Alright. Tangan boleh kena ni, tak apa. Boleh lah. Ini pegang, ambilkan balik. Letak je. Yes. Tak, sebabnya memang skrin tu licin. Jadi ni, Apa kau jangan kau tahukan maksud? dia, skrin tu licin. Lepas tu dia jadi menggigil. Bukan sebab Afiq menggigil. Yes. Lawa. Buat betul pengaruh si Faiz kan? Yes. Yes. Okey tak tajuk ni? Boleh tak? Okey tak? Boleh buat tak? Boleh? Jadi sebenarnya kalau awak tengok daripada kita awal-awal kita buat dulu, dia satu topik yang sangat besar yang macam menakutkan. Sebenarnya ini antara topik yang saya risau pelajar akan give up awal-awal. Sebab kan banyak benda yang nak kena ajar. Tapi sebenarnya bila tengok soalan akan keluar pembuktian, penyelesaian. Itu saja. Masa menyelesaikan, ingat kita akan menggunakan identiti, menggunakan hukum-hukum dia. Lepas tu kita cuba jadikan dia kepada kuadratik. Di mana kuadratik ni tak semestinya juga satu. Biasanya kuadratik dia akan satu unknown, cos saja, tangent saja. Tapi macam tadi, kita dapat cos dengan sin pun masih boleh kita selesaikan. Okey, yang ini. So soalan ni dia kata nombor 8. Raja di bawah menunjukkan ujung sebatang tangga AB menyentuh dinding dan lantai pada titik A dan B. Okey, dia nak ungkapkan panjang tangga dalam sebutan T. Itulah dia. Betul lah tu. Okey. Boleh? Tengok. So kita akan cuba kertas 2, satu soalan. Dan habislah topik ni. Jadi minggu depan semua dah datang, kita akan masuk topik yang baru. Okey? Boleh saya teruskan? Okey, kita tengok ni sikit. Kita tengok yang ini. Soalan nombor 9. Soalan nombor 9, Raja menunjukkan graf. Okey? Y sama dengan modulus P cos kuasa 2X tolak 1 untuk 0 hingga 2 pi. Dia nak ungkapkan P dalam sebutan Q. P dalam sebutan Q. Okey. Jadi dekat sini P itu sebenarnya apa? Apa dia? Okey. Sebab dia kata kat situ P cos kuasa 2X tolak 1. Kan? Maksudnya dia tu sebenarnya dah tolak 1 kan? Betul. Jadi kalau ikutkan, kalaulah tolak 1 tu tak ada, maka P sama dengan Q. Betul? Tapi kat sini dia tolak 1. Maka P sama dengan apa? Ya, pandai. Q tambah 1. Boleh? Okey. Dan dia kata terdapat 8 penyelesaian. Okey, apabila Y sama dengan S. Dengan keadaan S ialah pemalat, nyatakan julat S dalam sebutan Q.
Dia nak 8. Kalau 8 bermakna garisan itu berada di mana? Okey, tengok Contoh saya gariskan dia di sini. Bila dia kata Y sama dengan S, graf ini bentuknya macam mana? Melintang, menegak atau condong? Melintang. Sebab dia Y sama dengan S. Dia tak melibatkan X. So mungkin di sini. Tengok kalau saya buat merah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, mungkin di sini. Masih sama. Dan kalau atas kali berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sahaja. Bermakna Y sama dengan Q boleh ke tidak? Tidak boleh. Soalan tanya julat yang kita boleh gunakan adalah antara kosong lebih besar. Okey, sini S lah kan? S, sini Q. Maksudnya nilai S tu kena besar daripada kosong dan kurang dari Q. Faham? Kalau kosong pun tak boleh. Kalau kosong dia sentuh 4 titik. Kalau Q dia sentuh 1, 2, 3, 4, 5 titik. Bermakna dia between 0 to Q. Jadi kat sini dia tanya julatnya, maka jawapannya S berada antara kosong dengan Q. Tak ada equal. Sebab kosong dengan Q tidak termasuk. Soalan SPM pernah keluar macam ni. Biasanya kita bentukkan persamaan dan kita cari dia punya number of solution. Tapi pernah dikeluarkan, graf dah ada, dia dah bagi tahu dah number solution dia. You kena cari apakah barisan dia. Faham? Boleh? Okey. Okey, yang lain saya rasa sama je. Dah okey, banyak kali buat ni. Okey, kita tengok. Ingat lagi nak lukis graf? Lakarkan Y sama dengan cos 2X. Okey, amplitudenya berapa di sini? 1. Berapa putaran? No. Sebab dia sampai pi. Ya. 2 ni untuk 2 pi. 2 putaran untuk 2 pi. Sekarang soalan cuma sampai pi. Bermakna saya buat 1 putaran. Kalau awak buat 2 putaran, pastikan padam. Okey, walaupun dalam peperiksaan tak ditolak markah. Tapi nanti awak akan hilang markah dan awak akan salah masa cari bilangan penyelesaian. Clear? Okey. So kat sini cumanya kita ada modulus, naikkan saja ke atas. Boleh? Okey. Kita nak bentuk persamaan. Pada paksi yang sama, lakarkan satu garis lurus. So kat sini gunalah substitution method, kaedah penggantian. You nampak kat sini cos, kita ganti saja dengan Y. Okey. Jadi kat sini kita dapat Y, jadi sebenarnya you punya garisan jadi apa? Apa persamaan kita? Yes. Apa dia? Yes. X. Okey, jadi X tolak 2 pi, Y sama dengan kosong. Persamaannya jadi apa? Y. So Y sama dengan Okey, X tolak 2 pi, Y sama dengan kosong. Okey, jadi 2 pi Y sama dengan X, Y sama dengan X per 2 pi. Okey? So itulah persamaan awak. Boleh? Okey tak? Okey, kita bentukkan persamaan je. Okey, sekarang cuba bentukkan persamaan ini nombor 2. Saya nak awak bentukkan persamaan garis lurus saja. Tengok soalan nombor 2, bentukkan persamaan garis lurus dia sahaja. Sebab dia ada pembuktian. Bila dia ada pembuktian, biasanya dia akan berkaitan dengan yang bawah. Jadi saya nak awak gunakan itu untuk cari persamaan dia je. Semua orang kena cuba. Kalau tak okey, bagi tahu.
Okay, good. Dapat tak? Apa jawapan? Alright. Okay, tengok sini. Bila ada pembuktian dia nampak rumit. Tapi awak tengok bila dia pembuktian yang kita buktikan di atas dia adalah sin 2x. Yang kita buktikan adalah sin 2x dan sin 2x adalah y. Dan yang kita buktikan tu sebiji dengan ini. So bermakna yang saya bulatkan gantikan saja dengan y. So dia y tambah 1 sama dengan x per pi. Dapatlah y x per pi tolak 1. Faham? Dia kalau ada buktikan, ingat soalan ini kalau keluar pembuktian, cuba buat. Kalau tak boleh buat, tinggalkan dan pembuktian biasanya kita gunakan untuk membuat persamaan garis lurus. Faham? Boleh? Okey. So, habis dah trigonometri. Okey, jadi saya nak kalau awak tak apa yang depan-depan tu, sekarang ni tadi kita dah bincang soalan-soalan yang nombor genap. So, saya nak awak buat soalan-soalan nombor ganjil. Maksudnya kertas 1 latihan pengukuhan yang kat rumah dengar ya. Okey, latihan pengukuhan. Kertas 1 buat semua. Kertas 2 saya nak awak buat soalan 4 dengan 6. 5 dengan 6. Kertas 2 nombor 5 dan 6. Buat dalam buku latihan. Minggu depan semua orang datang, saya nak tengok. Saya tak nak tengok buku kerja. Saya tahu mesti ramai yang kosong. Jadi kita tengok dekat latihan pengukuhan. Soalan yang saya bagi ni, buat minggu depan saya nak semak. Dengar tak yang kat dalam ni? Yes. Okay. So kita stop di sini. Okay. Bye. Assalamualaikum. Lah. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Oh, budak form 4 dah join dah. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Kejap Hafiz, saya belum keluar kelas.